Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali berjumpa, kembali bertemu di dalam perjumpaan bulanan kaki tangan perkebangsaan. Sebelum kita memulakan acara majlis kita pada pagi ini, sama-samalah kita buka dengan baca umum kitab Al-Fatihah. Baiklah tuan-tuan dan puan sekalian, kita akan mulakan majlis dengan nyanyian lagu Negaraku dan lagu Perkim Pacu Kemajuan yang akan diketuai oleh pasukan choir kita. Silakan. Perkim Pacu Kemajuan menyahut cabaran dunia. Bagi Tan Sri Datuk tuan-tuan dan puan-puan sekalian, alhamdulillah pada kali ini kita dipertemukan semula di dalam tahun baru 2021. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat tahun baru untuk tidak terlambat untuk kita mengucapkan selamat tahun baru kepada semua 2021 yang telah pun mendatang pada kini. Dan ini merupakan perhimpunan yang kali pertama kita adakan di dalam tahun 2021. Dan alhamdulillah nampaknya ramai, dan saya rasa, saya fikirkan majoriti semua kaki tangan sudah pun berada di dalam ruang lobi kita ini. Baiklah, bagi meneruskan majlis perhimpunan kita pada pagi ini, dipersilakan Encik Muhammad Jais Marif bin Abdullah untuk memimpin doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Syakur, ya Allah, kami memohon agar Engkau satukan dan pertukuhkan hati-hati kami. Siramilah hati kami
dengan cahaya ketakwaan. Jadikanlah kami di bawah lindungan-Mu. Kami memohon kesejahteraan dan kebahagiaan berkekalan untuk kami di dunia dan di akhirat kelak. Suburkanlah sifat-sifat yang mulia di dalam jiwa-jiwa kami dengan sentiasa merasa redha di atas nikmat dan rahmat yang telah dikurniakan kepada kami. Mesrakanlah di antara hati-hati kami. Tunjukkanlah kami jalan yang selamat. Hindarilah diri kami dari sifat-sifat mazmumah dan siramilah kami dengan sifat-sifat mahmudah. Ya Allah, Engkau jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang dirahmati, dan perpisahan kami selepas ini perpisahan yang diberkati dan dilindungi. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahuma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyyan wa la matruda wa la mahruma. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa' wa huwas samii'ul 'aliim. Allahumma tahassana bi dzil 'izzati wal jabarut واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم اصرف عنا هذا الوباء وقنا شر الرداء ونجنا من الطاعون والبلاء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih ucapkan kepada Encik Muhammad Jais Mariapan Abdullah yang telah memimpin doa itu tadi. Bagi meneruskan majlis perjumpaan bulanan kita pada pagi ini, dipersilakan yang berbahagia Tan Sri Dr. Muhammad Yusuf Nur, Setiausaha Agung Kehormat Parti Kebangsaan, untuk menyampaikan amanat tahun baru. Dengan segala hormat dipersilakan yang berbahagia Tan Sri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syukur, alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita semua dapat hadir dalam majlis ini, iaitu majlis bulanan yang kita namakan majlis usrah perkim bulanan, seperti yang telah kita nyatakan sebelum ini. Dan semua saya lihat dalam keadaan yang baik, yang sihat, dan saya bagi pihak tuan-tuan bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ditakdirkan mengalami wabak yang berlaku di negara kita pada masa ini dan juga di dunia, mungkin kita tak dapat hadir dalam majlis ini. Saya teringat bila diajar oleh guru yang mengajar kita, bila tengok orang sakit, biasanya kita lihat bermacam-macam reaksi kita bila kita melawat orang sakit. Ada setengah tu tengok saja, ada setengah tu pegang kepala, pegang tangan, pegang badan dan macam-macam lagi. Tapi cara yang terbaik untuk sama-sama kita pikirkan, dan saya selalu juga sebut perkara ini kepada rakan-rakan saya dan keluarga saya, dan tuan-tuan ni macam keluarga saya lah, kerana kita di sini berkhidmat dalam satu organisasi kebajikan. Jadi saya harap bukan saya saja anggapkan tuan-tuan ni keluarga sekerja, dan tuan-tuan pun kalau boleh apalah salahnya kalau
tuan-tuan juga anggap kat saya ni dan saya dan Seri yang atas stage ni, walaupun atas stage tapi kita ni macam keluarga anda. Saya diajar kalau tengok orang sakit, yang terbaik ialah kita berkata, maksudnya Alhamdulillah kerana kamu iaitu Allah telah menyelamatkan aku daripada ditimpa oleh sakit sedemikian. Alhamdulillahilladzi afani. Tapi panjang lah pula, mungkin nak tulis panjang lah, tapi saya baca juga. Mungkin tuan-tuan dah biasa, tapi saya ulang tak ada salahnya. Alhamdulillahilladzi afani mimma batalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Alhamdulillah, syukur kerana kamu telah memberi aku baik, sihat dan memberi sedikit kelebihan daripada yang mengalami kesakitan. Itu di antara maksud. Jadi dan diikuti dengan doa kita kepada yang sakit. Mudah-mudahan yang sakit ini akan pulih. Itu cara yang terbaik. Maka sebab itu perkara ini bukan sahaja dihayati oleh orang-orang Islam, tapi orang-orang yang bukan Islam pun saya fikir dia ada cara dia. Dan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita pun ada kaedah. Bila tengok orang sakit, kalau boleh jangan duduk lama-lama. Ada orang pergi tengok sakit, dia duduk lama supaya nampak dia simpati, tapi sebenarnya tak payah lama-lama. Tengok dan kita balik. Itu di antara perkara yang perlu saya sebut di permulaan ucapan saya yang ringkas hari ini. Sempurna dan pada kita yang sihat, sekali lagi saya nak ulang, kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana saya dan Seri dan Datuk Hasbullah yang ada atas stage ini saya tak tahu, tapi nampak tanda-tanda kurang baik. Kita lupakan negara lain, kerana negara lain pun kita tahu keadaan makin buruk. US ke UK ke mana-mana buruk dari segi kesihatan. Tapi nampak pertanda di negara kita kurang baik kerana jumlah kes pada setiap hari meningkat. Dan hari ini Ketua Pengarah Kesihatan meramalkan bahawa mengikut bacaan sekarang, minta Allah lindungi, mungkin akan sampai sebanyak 8,000 sehari. Angka ini memang menakutkan. Tapi kalau kita fikirkan, segala-galanya tidak mustahil. Ia boleh berlaku. Boleh berlaku pada kita, wal'aidzubillah, berlaku pada siapa saja, tanpa mengira agama, tanpa mengira kaum. Dan kita harapkan warga Perkim ini, bukan saja Perkim lah, nampak kita tamak sangat pada kita, tapi kita dan juga orang-orang Islam terutamanya dielak daripada terkena perkara ini. Kalau terpanjang sedikit saya tu hal ini, saya minta maaf kerana ini agak serius. Dan kalau sekiranya berlaku pada kita di Perkim ini, saya fikir mungkin macam yang berlaku di bangunan lain, mungkin kena tutup dan kita tidak boleh beroperasi. Jadi kita minta tak berlaku lah. Kerana penyakit yang seperti ini memang apa pun analisa kesihatan dan sains, tapi ia sudah berlaku daripada berjuta-juta tahun dahulu. Setiap masa ada pandemik. Saya dah baca sejarah dia sikit yang saya dapati. Saya tahu dia berlaku setiap 100 tahun atau lebih kurang 100 tahun. Kalau kita nak kata kuman hidup setiap 1 tahun, saya tak tahu, tapi itu siapa punya ketentuan. Tentu kita sebagai orang Islam, kita yakin bahawa ini adalah satu daripada sistem kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia rasul, dia nabi. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad itu rasul, dan dia orang yang insan biasa juga. Dan di zaman para sahabat pun ada berlaku pandemik. Bukan kita berkata bahawa kalau kita
bagi orang Islam kita terelak. Sebenarnya ini satu sistem kehidupan yang telah terbukti berlaku. Ini bermakna bahawa ada hikmah. Dan itu ada hikmah kenapa ini dilakukan. Jadi di antara hadis yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW yang bermaksud bahawa kalau terkena penyakit ini duduk di rumah. Ini panduan daripada Muhammad SAW. Dan kalau sekiranya orang kampung itu mendengar bahawa kampung tersebut ada penyakit, jangan masuk kampung itu. Seluruh dunia hari ini mengamalkan perkara ini. Nabi Muhammad SAW tak pernah pergi ke universiti, tapi yang disebut oleh baginda Rasulullah SAW inilah yang dihayati oleh sistem kehidupan dunia ini. Kalau sakit macam ini, kena berkurung dan kelonggaran diberikan mengikut keadaan. Artinya bahawa agama yang kita perjuang, yang kita anuti ini adalah memang agama yang hebat. Kerana Nabi Muhammad SAW pun telah membuat indication mengenai dengan penyakit ini dan telah menyatakan keadaan yang terbaik untuk mengelak. Jadi hari ini kita tidak tahu, tapi kerajaan tahu bagaimana harus dibuat, berkurung bagaimana, dan limitationnya bagaimana, itu diuruskan secara pentadbiran. Tapi secara prinsipnya ini adalah satu sistem yang sangat Islam. Kerana Muhammad SAW, Rasulullah telah menyatakan perkara ini. Perkara yang kedua, saya nak terima kasih kepada warga Pekim. Nanti sebelum itu saya tahniah kepada pasukan nasyid pakai baju cantik dah ini, tapi yang lain tak pakai, tak apalah. Tapi jangan jauhi sangat pakai baju ni, kerana ini yang terupaya oleh saya untuk saya sumbangkan pribadi saya, bukan duit Pekim. Jadi kalau boleh jangan basuh gap sangat, takut bila ada majlis tuan-tuan nak pakai pula ni. Kerana pasukan nasyid kita ini telah menjadi choir resmi Pekim. Jadi kalau ada majlis, pasukan choir ini akan dijemput pakai baju ni. Tapi kalau basuh hari-hari tu lah, nak kena cari duit lagi. Tapi kalau cari duit lepas ni, dah kena tanya benda dia. Tahniah pasukan nasyid, dan saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada warga Pekim di semua peringkat yang telah menjayakan urusan mesyuarat agung, yang kita semua tahu bahawa apa yang saya alami ini, yang kita alami ini mengenai dengan urusan mesyuarat agung tidak pernah dialami 59 tahun yang lalu. Kerana dia masa berpindah-pindah. Nak buat tak jadi, nak buat tak jadi. Tapi bila nak buat tak jadi, bukan maknanya mudah. Kerana setiap persiapan telah dibuat untuk kali itu. Tiba-tiba tak jadi pula. Maka pengurusan terpaksa berubah-ubah. Jadi sebab itu saya terima kasihlah di atas kesukaran itu telah diatasi oleh pegawai. Di semua peringkat saya tak payah sebut siapa, tapi akhirnya kita dapat juga buat walaupun secara maya bagi menunai maksud peraturan undang-undang, iaitu kita kena selesaikan pada tidak lewat daripada 31 Disember yang lepas. Jadi kita akan memikirkan, insya-Allah, kalau sekiranya perkara ini berlaku, saya tak fikir yang amat berbahagia Tun kerana dia memberi kebenaran khas menggunakan tempat dia last minute, kerana dia tahu takut ada berlaku kesulitan, sedangkan kemudahan sudah ada di tempatnya. Tapi kita akan sama-sama fikirkan dengan pimpinan Pekim juga, kerana facilities yang sedemikian mungkin diperlukan. Nanti kita akan tengok apakah yang terbaik. Kita perlu ada satu tempat yang tetaplah. Kalau COVID atau pandemik ini selesai, tapi nampaknya segala bentuk kegiatan
kita hari ini sudah sampai satu tahap di mana perlu dibuat secara maya di mana yang sesuai untuk sampai kepada pelanggan, untuk sampai kepada masyarakat yang kita diamanahkan untuk kita sampaikan, iaitu bermacam-macam bentuk komuniti dan sebagainya. Tidak mesti mereka datang dalam majlis yang ramai-ramai. Majlis beramai-ramai akan diteruskan seperti yang kita saksikan sebelum ini, tapi satu format yang baru di semua peringkat dalam negara dan organisasi, termasuk pentadbiran kerajaan yang sudah mula bermesyuarat. Kerajaan pun secara maya, Perdana Menteri duduk di rumah, menteri-menteri semua di pejabat masing-masing atau di pejabat dia seorang-seorang, lepas tu masing-masing di pejabat dia seorang-seorang juga. Dan ini akan menjadi satu satu bentuk baru berurus. Dan kita pun mungkin secara kecil-kecilan kita perlu buat persiapan. Jadi ini saya nak maklum pada tuan-tuan sajalah, nak buat macam mana, tempat mana, itu terpulang pada pimpinan nanti. Yang ketiga, saya nak maklumkan bahawa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pengurusan PERKIM ini, khususnya bahagian kewangan, bimbang kalau kita nak kena bayar premium bangunan ini. Bangunan ini sebenarnya kita terpaksa memperbaharui tempoh lesen yang diberi untuk menggunakan bangunan ini. Dan kita alhamdulillah dengan berkat doa semua, kita dikenakan bayaran sebanyak 6 juta ringgit bagi tujuan membaharui tempoh bangunan ini bagi bilik kita. Setelah kita dapat kelulusan yang juga kita syukur, dibenarkan lesen baru ni bagi tempoh selama 99 tahun. Dan sebelum ini cuma 60 tahun. Jadi sekarang ni kita dapat satu tempoh yang panjang. Kalau kita tinggal bangunan ini, kita pergi, bangunan ini masih menjadi milik PERKIM. Dan terserah pada urusan pada masa itu, selepas 99 tahun, untuk mereka memohon pula kepada pemerintah. Tapi saya yakin segalanya bukan mudah. Walaupun kita berkata bahawa kita dapat, kita kata syukur, memang itu kewajiban kita. Tapi kalau tidak ada persefahaman dan tidak ada perhubungan yang baik dengan pihak yang berkuasa, mungkin kita tidak dilayani sedemikian. Kita dapat 99 tahun, tarikh mesyuarat mereka adalah pada masa itu secara kebetulan yang di-Pertua kita menjadi Perdana Menteri. Saya fikir ada mesej yang tersampaikan supaya ditimbangkan. Dan bila kita dapat tempoh yang baru selama 99 tahun, maka kita kena bayar premium sebanyak 6 juta ringgit. Jadi memang pihak perusahaan kewangan dan tadbiran melihat bagaimana nak cari 6 juta ini, nak bayar. Tapi satu surat khas saya buat, tuju kepada, saya kena umum lah, sekarang kita kena tahu juga, saya kena buat rayuan kepada sahabat saya, kebetulan dulu masa dalam kabinet sama-sama, yang berhormat Tan Sri Anwar Musa, yang pada masa ini menjadi Menteri Wilayah. Dan perkara ini dimaklumkan juga kepada KSN. Dan juga saya kena minta tolonglah Perdana Menteri, kerana surat itu saya kena salinkan kepada Perdana Menteri. Saya tak tahu dan saya tak dikata bahawa kerana itu, tapi apapun kriterianya, kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya minggu lepas kita telah dapat surat bahawa tak payah bayarlah 6 juta. Tapi maknanya tidaklah menjadi bebanan pada PERKIM untuk mencari 6 juta untuk membayar premium itu.
Kerana kalau kita belanja sebanyak itu, maka sedikit sebanyak dia akan menjejaskan aktiviti kita. Mungkin kita tidak boleh membuat aktiviti biasa seperti yang dilakukan sebelum ini. Dan kita hanya dikendaki membayar sebanyak RM1,000 saja. Syukur Alhamdulillah. Jadi saya anggapkan ini berkat kita semua. Tak boleh kata berkat Datuk Rasulullah seorang kerana dia jadi imam bertauliah di Surau Mukim. Tapi saya fikir rahmat datang pada kita hasil daripada komitmen banyak pihak. Dan saya akan buat surat berterima kasih kepada Perdana Menteri selain daripada yang lain-lain dan kepada PSN, dan ini untuk supaya kita tahu. Dan kerana itu hari ini kita mengadakan sedikit majlis kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala sempena tahun baru, dan yang kedua sempena kita telah dipermudahkan untuk mendapat pengecualian daripada membayar 6 juta dan hanya membayar 1 juta. Jadi kerana sama atas stage ini orang-orang yang ada kontak yang bagus. Saya tak nak sebutlah kata tak seri seorang ke Datuk Rasulullah, tapi saya fikir alhamdulillah kerana ada hubungan yang baik, Tan Sri Rais ada hubungan yang baik dengan KSN, kerana KSN itu masa muda-muda dulu dia kerja bawah juga. Jadi lebih kuat lah. Artinya ada perhubungan, perkenalan dan sebagainya. Jadi combination of those factors, akhirnya kita dipermudahkan. Kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, saya ingin memaklumkan bahawa bagi menceritakan lagi urusan kita, kita memperkemaskan lagi urusan pentadbiran. Kerana saya setelah melihat tentang kewajipan-kewajipan saya dan kewajipan semua dan membaca perlembagaan, maka Perkim harus membuat kegiatan merapatkan perhubungan yang lebih lagi dengan bahagian-bahagian dan cawangan. Maka saya terpaksa memikirkan membuat adjustment tentang urusan, iaitu seperti yang telah pun saya ada kemakluman, bagi tahun ini mulai 1 Januari Encik Muhammad Cik akan menjadi SUK pentadbiran, Siasat Kerja Pentadbiran, menguruskan hal-hal yang khusus pentadbiran dan perkara yang berkaitan dengannya. Dan SUK yang sedia ada akan konsentrate kepada urusan bahagian-bahagian dan cawangan bagi membantu mericinkan urusan-urusan terutamanya bila diperlukan oleh bahagian. Tugas Sri Agung di antaranya para di dalam tugas Sri Agung ialah meningkatkan perhubungan baik. Maka SUK yang ada akan tumpukan urusan-urusan ke arah memantapkan urusan-urusan di bahagian dan cawangan bagi tujuan membantu bahagian dan cawangan sekiranya diperlukan. Dan bila kedua-dua ini dapat kita perkemaskan, maka saya fikir saya tak nak sebut bahawa kita harap Perkim akan dapat 5 star, 5 bintang dalam cara mengurus, tapi kita harap sekurang-kurangnya kita dapat perbaiki urusan-urusan yang boleh menambahkan lagi efficiency pengurusan dan tak sulit bagi orang menimbangkan apa-apa sumbangan yang mereka nak beri pada kita. Tapi kalau mereka melihat dalam Perkim ini kurang teratur, maka tentulah kurang minat untuk orang memberi sumbangan. Akhir sekali, kerana kita tak berdiri lama-lama, saya ingin mengulang sekali lagi terima kasih atas penghargaan saya kepada semua. Kerana kalau tidak, kerana ada kerjasama, saya tak fikir kita akan dapat meneruskan urusan Perkim ini. Tahun ini kita tidak tahu sama ada akan berpanjangan begini dengan COVID, tapi kita harap ia akan tamat segera
Tapi jangan terkejut kalau sekiranya kita terpaksa berkurung rumah. Saya bukan wakil Kementerian Kesihatan, tapi saya baca pertanda bahawa mungkin akan berlaku arahan berkurung dengan lebih. Kalau sekiranya angka terus meningkat, dan memang semalam pun sudah meningkat kepada 3,000 lebih. Jadi sama-sama kita doakan supaya keadaan lagi akan bertambah baik dan kita terus selamat. Saya sebagai penutup, saya nak sebut bahawa kita semua berterima kasih kepada Cik Bakar yang telah berkhidmat sebagai pegawai kewangan beberapa tahun dan telah membantu kelicinan urusan ini di bawah arahan Sri Bendahari. Dia berada di sini, jadi kita doakan supaya dia sehat lalu, sehat, suami isteri lah, jangan dia seorang sehat, anak-anak sehat, dan meneruskan kehidupan yang lebih memberi ketenangan dan kesejahteraan. Terima kasih Terima kasih dia ada di sini. Itulah sahaja ucapan saya. Terima kasih kepada semua. InsyaAllah kurang daripada persaraan lah, kita kata Saudara Bakar, maka kita telah dapat pengganti yang baru, yang mempunyai tugas yang ada tambahan lah, kerana kita perlukan urusan-urusan yang berkaitan dengan accounting lebih sikit. Maka pegawai baru telah datang dan menggantikan semua urusan-urusan Cik Bakar bermula daripada 1 Januari. Seorang lagi adalah pegawai yang memang diperlukan mengikut perlembagaan, iaitu pegawai perhubungan awam yang membantu di bawah Datuk Hanif. Ini bukan puan, ini pun Cik. Ada Cik apa? Cik Safian. Mana ada Cik Safian? Ada. Boleh naik atas stage tak? Mana? Cik Safia. Naik atas, kita tengok. Tapi aku tak kenal. Dia pegawai baru kita, pegawai perhubungan awam, dan dia belum kahwin lagi. Tapi jangan kacau dia lah. Dia akan seorang yang agak unik kerana dia mahir bahasa Korea. Kepada peminat filem Korea nak tahu terjemahan, tanya dia. Dan saya dah beritahu pada Datuk Hanif, kerana pamphlet kita yang memerlukan penggunaan bahasa Korea, maka dia akan bantu selain daripada urusan yang lain, selain bahasa Inggeris dan lain-lain. Dan sehubung dengan itu, bila saya katakan bahawa dia mempunyai kebolehan bahasa Korea, jangan lupa bahawa the first group yang telah hadir non-Muslim masa itu, yang convert, yang hadir daripada Korea menghadiri kursus IDIP Perkim ini adalah daripada Korea. Saya kenal semua 5 tu, tapi saya fikir mereka dah mati ke ada, wallah alam lah. Mereka tinggal di masa itu di Kolej Islam Kelang, tapi dia berkursus di IDK, datang daripada Korea. Artinya hubungan Perkim dengan Korea ni adalah bersejarah, kerana Muslim daripada Korea merupakan yang pertama datang dengan kursus Perkim menerusi ID. Jadi sekarang ni boleh kita hidupkan balik, kerana mungkin saudari yang pernah pergi Korea, pergi tengok, nak preach Islam, mengembangkan Islam di Korea. Ada banyak lagi tugas-tugas yang kita boleh fikirkan. Jadi siapa lagi pegawai baru? Ada pemandu. Mana pemandu? Nah, main. Seorang staf baru Perkim yang telah dilantik dan telah bertugas mulai 1 Januari. Tengok lagi. Okey. 2 staf baru yang assignment-nya ditentukan oleh Bendahari.
Pelantikan adalah bagi pegawai kita, tapi assignment akan ditentukan oleh pelajar selain daripada tugas yang biasa. Ini Cik Isa. Cik Isa nampak muda lagi lah, lebih muda daripada saya lah. Nak kena? 50 lebih dah. Yang ini? Ni Fadli. Yang ini berapa umur? 40 muda lagi. Jadi ini kalau jumpa mesti kenal bahawa dia adalah staf kita. Kerana seperti biasa, jadi staf kita, tapi assignment kerja itu akan ditentukan oleh immediate head yang jaga. Jadi kita lalukan kepada yang baru dan kita berterima kasih kepada yang sudah berlalu, yang sudah berkhidmat. Tak pergi takut saya terlupa, tertinggal. Ada lagi? Ada. Jadi selamat datang dan selamat bertugas kepada yang baru. Anda telah menjadi keluarga Perkim dan mestilah komited dengan Perkim, dan kita di Perkim ini lebih kurang dapat peluang lebih sikit. Kita tak ada pasukan, kalau bola ada ini pasal. Tapi di Perkim ini satu pasukan saja, iaitu pasukan anggota pentadbiran Perkim. Satu saja. Dia tak ada tim. Tim saya, tim Rasulullah, Datuk Rasulullah kata ada. Itu bola. Di Perkim, there's no team in Perkim. We work together. Jadi itulah saja ucapan saya. Terima kasih. Selamat tahun baru dan selamat terselamat daripada sebarang penyakit. Sekian wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada Bagai Tan Sri Dr. Muhammad Yusuf Nur yang telah sudi menyampaikan ucapan amanat tahun baru yang telah disampaikan sebentar tadi. Saya juga bila Tan Sri menyebut berkenaan baju baru, saya wakil kepada pasukan ketua. Terima kasih kepada Tan Sri yang sudi menaja pakaian kami. Kita akan meneruskan majlis kita dengan bacaan ikrar penjawat perkhidmatan Perkim. Dengan itu sila keluarkan ikrar tersebut masing-masing. InsyaAllah saya akan mengetahui bacaan ikrar tersebut. Bahawasanya kami yang telah dilantik berkhidmat dengan Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Perkim membuat ikrar di sini bahawa semasa dan selagi kami berkhidmat dengan Perkim, kami akan patuh dan berjanji. Pertama, bekerja mengikut prinsip-prinsip Islam. Kedua, bekerja untuk mencapai visi, misi dan matlamat Perkim. Ketiga, bekerja sedaya upaya dengan penuh tanggungjawab dan berkualiti. Keempat, mematuhi undang-undang, peraturan dan arahan pejabat. Kelima, bekerja bersama dengan pengurusan dan rakan sekerja dengan padu, harmoni dan bekerjasama. Dan keenam, patuh dan setia kepada ketua kami. Maka kami penjawat perkhidmatan Perkim berjanji menunaikan komitmen ini yang kami buat pada tahun ini dan seterusnya. Baiklah, acara majlis kita pada pagi ini diteruskan lagi dengan penyampaian buku panduan warga kerja Perkim Kebangsaan kepada pegawai dan kaki tangan oleh Yang Berbahagia Tan Sri Dr. Muhammad Yusuf Nur. Dengan itu saya akan menjemput nama-nama yang akan dijemput sebentar lagi dan dipersilakan untuk naik ke atas pentas sebagai menerima buku panduan warga kerja daripada Yang Berbahagia Tan Sri. Yang Berbahagia Tuan Haji Muhammad Cik, Setiausaha Kerja bagi pentadbiran dan program untuk menerima buku ini
yang meliputi daripada unit pentadbiran am, unit perancangan, penyelarasan dan pelaksanaan, Tadika Pulau Pinang, Tadika Kampung Kong, SKOR dan juga IDIP Kelantan. Dipersilakan. Seterusnya dipersilakan Encik Zulkifli Arifin, Setiausaha Kerja bagi pentadbiran Perkim Bahagian Negeri-Negeri dan Cawangan. Seterusnya dipersilakan Yang Berbahagia Datuk Haji Ahmad Mustafa, Pengarah Unit Pembangunan dan Aset. Seterusnya dipersilakan Yang Berbahagia Tuan Haji Muhammad Zubir Zain, Penyelaras Urus Dia Isyarat-Isyarat Perkim. Seterusnya Yang Berbahagia Datuk Haji Abdul Hanif Harun, Pengarah Unit Komunikasi, Dalaman dan Luaran. Seterusnya dipersilakan Yang Berbahagia Dr. Suariza Layes Hidayah binti Muhammad, Pengarah IDIP KL. Seterusnya dipersilakan kepada Cik Riana ataupun wakil daripada unit kewangan. Dipersilakan. Dan seterusnya dipersilakan Encik Firdaus Lokmantah, Penyelaras Unit Penerbitan dan Media Baru. Terima kasih Syukur bagi tasyi, dan kita teruskan majlis kita dengan penyampaian sagu hati di atas perkhidmatan Encik Abu Bakar Zakaria oleh Baginda Tan Sri. Dipersilakan Encik Abu Bakar untuk tampil ke atas pentas sebagai menerima sedikit sagu hati, penyampaian sagu hati. Yang saya difahamkan yang Encik Abu Bakar Zakaria telah pun berkhidmat di unit kewangan selama lebih kurang 7 tahun. Jadi seperti yang dimaklumkan bahawa beliau telah pun menamatkan perkhidmatan sebagai pegawai kewangan dan digantikan dengan Cik Riana sebagai pegawai kewangan yang baru. Walaupun terima kasih diucapkan kepada Encik Abu Bakar Zakaria yang telah memberikan komitmen dan komitmennya kepada Perkim di dalam urusan kewangan khususnya. Baik, dengan berakhirnya penyampaian sagu hati di atas perkhidmatan tersebut, maka majlis perjumpaan bulanan kita telah pun sampai ke penghujungnya. Saya bagi pihak majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Baginda Tan Sri, Datuk, tuan-tuan dan puan-puan di atas kehadiran pada hari ini. Dan sebagai akhirnya, insya-Allah kita ada sedikit jamuan yang telah pun disediakan. Untuk semua tetamu kehormat, dipersilakan untuk naik ke aras 6 untuk menjamu selera, manakala kaki tangan yang lain boleh mengambil bungkusan makanan yang telah pun disediakan. Dengan itu, selamat malam baru.